Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita dalam PDPR untuk subjek tasawuf Islam tingkatan 4. Saya harap anda semua dalam keadaan sihat, dalam keadaan tenang, aman dan juga dihindarkan daripada wabak penyakit yang kita tidak ingini, itu wabak penyakit COVID-19. Now, hari ini kita akan mulakan kita punya subjek untuk ulang kaji semula, subjek tasawuf Islam tingkatan 4 KSSM. Kita akan mula daripada tajuk yang pertama, iaitu pelajaran 1, Islam adalah cara hidup. Jadi para pelajar sekalian, anda boleh buka dalam buku teks anda, buku surat 3 berkaitan tentang Islam adalah cara hidup. Nah, kita tengok pada pelajaran yang pertama, maksud Islam sebagai ad-din. Kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad-dina 'indallahil Islam, yang bermaksud sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Now, apa maksud Islam itu sendiri? Islam adalah agama Allah untuk seluruh manusia. Islam ni bukannya hanya untuk umat Islam aja, tapi Islam ni untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Okay? Kerana Islam adalah cahaya kehidupan. Islam adalah penuh dengan pengajaran dan pembelajaran. So, nak dikatakan Islam sebagai ad-din. Islam sebagai ad-din adalah agama. Tetapi Islam sebagai ad-din kita boleh maksudkan sebagai cara hidup yang lengkap merangkumi akidah, ibadah dan akhlak. Akidah, ibadah dan akhlak. Maksudnya lengkap cara hidup kita ni merangkumi akidah. Akidah ni kita punya kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah, kita punya penghambaan, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhlak, akhlak adalah cara kehidupan kita sehari-harian. Okey, jadi itulah yang dimaksudkan sebagai Islam sebagai ad-din. Islam sebagai ad-din adalah cara hidup. Senang cakap ad-din, Islam sebagai ad-din adalah cara hidup yang lengkap. Itu maksud Islam sebagai ad-din. Now, kita pergi kepada sebab manusia perlu kepada Islam sebagai cara hidup. Yang pertama, memandu arah hidup manusia supaya mengikut syariat Islam. Okey, kalau kita tidak berpegang dengan ajaran Islam yang sebenar, kita tidak tidak akan mampu untuk meletakkan Islam itu sebagai landasan kita. Sebab Islam memandu kehidupan kita sehari-harian. Sebab Islam ni sangat lengkap. Daripada kita lahir sampailah kita meninggal dunia, maka sangat-sangat lengkap Islam itu daripada A sampai Z. Tidak ada satu miss pun di situ, kerana Islam mengajar kita sesuatu yang baik. So kalau kita mengikuti Islam sebagai ad-din, maka kita akan dipandu dengan cara hidup yang sempurna. Yang kedua, cara hidup Islam ialah jalan untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berbalik kepada firman Allah yang saya bacakan tadi, kerana Islam itu memandu manusia untuk ke arah kebaikan, ke arah kebahagiaan, bukan sahaja di dunia, malah di akhirat, kerana Islam sangat lengkap. Dan yang ketiga, kenapa manusia perlu kepada Islam sebagai cara hidup? Yang ketiga, akal manusia ni terbatas untuk mengetahui hakikat kebenaran sesuatu perkara. Kita tidak boleh fikir itu sampai terlebih-lebih, melainkan didatangkan dengan dalil, didatangkan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis Rasulullah, serta penceritaan orang-orang dahulu, Nabi terdahulu, orang-orang alim yang terdahulu. Maka dengan cara itu kita dapat memikirkan cara yang terbaik. Oh, begini rupanya, begini rupanya. Dan Islam tidak mengarahkan kita untuk memberikan satu-satu yang luar dari pemikiran yang sehinggakan kita tak mampu untuk berfikir. Contohnya memikirkan zat Allah. Islam tidak mengarahkan kita untuk memikirkan zat Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, Islam menjadi asas tata cara perhubungan manusia untuk mencapai keharmonian hidup bermasyarakat. Sebab dalam Islam ni semuanya lengkap. Kita nak berhubung dengan masyarakat ada, kita nak berhubung dengan kedua ibu bapa ada, nak berhubung dengan adik-beradik ada, nak berhubung dengan siapa sahaja. Dalam Islam sangat lengkap. Sehubungan dengan itu, kenapa kita perlu memilih Islam sebagai cara hidup? Kerana ada 4 perkara ini. So kita kena ingat, kerana Islam ni dapat pandu kita ke arah kebaikan. Islam ini membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Islam ini dapat membantu kita dalam memikirkan sesuatu yang baik. Dan yang keempat, menjadikan satu tata cara pembelajaran perhubungan antara manusia sesama manusia dan dengan makhluk-makhluk lain.
Seterusnya, kita lihat kepada pengertian Islam, iman dan ihsan. Kita selalu dengar apa maksud Islam, apa maksud iman, apa maksud ihsan. Apa dia? Now, kita pergi kepada Islam. Islam yang pertama. Islam ini bermaksud kepada dari segi bahasa sejahtera, selamat dan penyerahan. Manakala dari segi istilah, taat dan patuh kepada perintah Allah, meninggalkan larangannya, beroleh kesejahteraan dan keselamatan apabila berserah kepadanya. Senang cakap, Islam bermaksud taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Kerana kalau kita tinggalkan perkara yang dilarang, maka kita akan mendapat kesejahteraan, akan dapat kebahagiaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud Islam. Indahnya Islam itu sendiri. Yang kedua, kita pergi kepada maksud iman. Iman dari segi bahasa maksudnya yakin dan percaya. Manakala iman dari segi istilah, dia boleh membenarkan dengan hati, berikrar dengan lidah dan beramal dengan anggota badan terhadap segala perintah dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Senang cakap, iman ini berkaitan tentang i'tikad, pegangan kita. Kerana pegangan kita, kepercayaan kita kepada Allah. Sebab itu maksud iman membenarkan dengan hati. Hati kita sentiasa membenarkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan kita. Tiada Tuhan selain Allah. Sebab tu kalau kita mengucapkan kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita kena bawakan ni ke dalam hati kita. Yakinkan dalam hati kita sebenar-benarnya tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, maksud istihsan. Istihsan maksudnya berbuat kebaikan dari segi bahasa. Manakala dari segi istilah, istihsan bermaksud kesungguhan dalam melakukan sesuatu ibadah dan pekerjaan semata-mata kerana Allah. So, nampak tak lengkap? Kita kena ada iman, kita kena ada Islam, kena ada iman dan kena ada istihsan. Kerana Islam itu kerana dengan Islam kita taat dan patuh kepada Allah. Yang kedua, dengan iman, kita akan sentiasa membenarkan, berikrar, berjanji dan berpegang bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dan adanya istihsan, kita akan melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So, jadi kat sini iman, Islam, iman dan ihsan sebenarnya saling berkait. Now, kita pergi tengok apa yang menyebabkan seseorang itu bergerak ataupun seseorang itu menjadi Islam. Dengan terdapatnya 5 rukun Islam. Dengan terdapatnya 5 rukun Islam ini, maka tertegaklah seseorang itu sebagai seorang Islam atau sebagai seorang Muslim. Cukuplah syarat dia, cukuplah rukun dia untuk menjadi seorang Muslim. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, menunaikan solat 5 waktu. Dan yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, menunaikan haji di Mekah bagi mereka yang mampu. 5 asas rukun atau 5 rukun Islam ini menjadi tonggak bagi umat Islam, bagi kita semua untuk berpegang. Kerana dengannya kita melaksanakan kelima-lima ini, maka sempurnalah Islam seseorang. Sempurnalah Islam seorang. Bunyal Islam ala khamsin. Tertegaknya, terdirinya Islam itu dengan 5 perkara, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Kerana dalam mengucap 2 kalimah syahadah ini menunjukkan penyaksian kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan kita mengakui, kita berikrar dan mengakui bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala dalam menunaikan solat 5 waktu adalah ibadah yang mengandungi perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Itu sempurnanya ibadah kat situ. Solat 5 waktu menjadi asas rukun kepada rukun Islam. Dan yang ketiga, mengeluarkan zakat. Apa maksud mengeluarkan zakat? Zakat adalah ibadah yang dengan cara mengeluarkan harta yang tertentu kepada kadar, dengan mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu diberikan kepada mereka yang layak. Dengan syarat-syarat tertentu.
dia ada zakat fitrah, dia ada zakat harta. Itu nanti kita anda semua dah belajar dalam tingkatan 3 punya bab pernikahan Islam. Now, yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Apa dia maksud berpuasa? Takkan semua tak tahu. Berpuasa adalah menahan diri daripada lapar dan dahaga. Menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Okey, beserta dengan niat. Kalau kita tak niat, tak dikira puasa. Okey, dan yang terakhir, mengerjakan haji. Haji ni apa? Ibadah yang wajib dilakukan sekali seumur hidup dengan syarat-syarat tertentu. Itu melakukan ibadah haji. So, ada 5 asas rukun Islam yang kita kena pegang dan kita kena faham untuk menjadikan kita seorang Muslim. Baru seorang Muslim. Now, nak jadi seorang Muslim yang mukmin, kita kena pegang lagi 6 rukun iman. Iaitu, rukun yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para nabi dan rasul, beriman kepada hari akhirat, dan yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Okey, apa dia beriman kepada Allah? Kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala, kita yakin Allah itu wujud dan kita perlu wajib menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Okey, itu maksudnya beriman kepada Allah. Kita yakin bahawa Allah itu ada. Beriman kepada Allah. Tak kiralah di mana saja, kita kena yakin dalam kita nak melakukan apa-apa, ada Allah melihat kita, ada Allah di sisi kita sentiasa melakukan memerhatikan kita. Okay? Dan kita kena buat segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Barulah kita betul-betul yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam skup itu sebenarnya panjang, tapi tak apa, kita kurang masa sebab kita untuk diterangkan di sini. InsyaAllah kita akan terangkan kemudian. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Siapa dia malaikat? Malaikat ini adalah makhluk Allah yang diciptakan daripada cahaya dan sentiasa taat menjalankan tugas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beriman kepada malaikat, kita wajib kena tahu ada 10 orang malaikat yang wajib kita imani dan wajib kita ketahui. Dia sebenarnya lebih. Tapi yang 10 orang ini, 10 malaikat ini yang Allah yang telah dijelaskan dalam Islam dengan tugas-tugas mereka. Jibril, Raqib, Atid dan sebagainya, mereka ni mempunyai tugas-tugas yang Allah dah tetapkan dan mereka tidak akan sekali-kali melanggar perintah Allah. Dan malaikat ni memang sangat-sangat taat pada Allah. Iman dia sama, statik. Dia tak akan berubah. Kalau Allah suruh dia sujud, maka dia akan sujud selama-lamanya. Kalau Allah suruh dia tarik nyawa orang, maka dia tak akan tarik nyawa orang selama-lamanya. Kena ingat yang itu, kena faham. Jadi kita wajib beriman kepada para malaikat. Wujud malaikat ni sebenarnya. Cumanya, jangan pula kita nak samakan kita dengan agama yang lain. Mewajahkan malaikat dengan seperti seekor kuda dan sebagainya. Okey, walaupun Nabi ada pesan, memang ada Nabi bersabda berkait bagaimana bentuk malaikat Jibril ketika berbentuk sebagai malaikat, yang mana dia punya kepak sarjana mata memandang. Tetapi kita tidak boleh nak mengimajinasikan malaikat itu seperti seekor kuda terbang berwarna putih. Salah. Okey. Dan yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Beriman kepada kitab-kitab ini, kita percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab, banyak 4 kitab utama kepada rasulnya. Iaitu kitab Taurat, kitab Zabur, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Keempat kitab ini adalah kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi mereka, kepada para nabi. Okey. Jadi kita kena ingat dan kita kena pasti kena tahu. Okey. Dan cumanya kitab yang paling sempurna di antara 4 kitab adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Al-Quran menjadi panduan kehidupan kepada sekian manusia di seluruh alam. Seterusnya, yang keempat, beriman kepada para nabi dan rasul.
Beriman kepada para Nabi dan Rasul ini, kita kena percaya bahawa Nabi dan Rasul adalah suruhan, lelaki pilihan Allah. Lelaki pilihan Allah yang diberikan wahyu kepadanya. Yang kita wajib beriman. Ada 25 orang Rasul yang wajib kita ketahui. Adam, Idris, Nuh, Saleh, ila akhir. Tinggallah Nabi Muhammad SAW yang ada 25. Okey, jadi kita kena beriman dan kita kena tahu siapa dia Nabi Adam, siapa dia Nabi Nuh, siapa dia Nabi Hud, siapa Nabi Saleh, bagaimana penceritaan yang berlaku kepada setiap nabi ini. Okey, dan adapun menurut setengah pendapat ulama menyatakan bahawa yang rajih ialah 313 daripada 124 orang nabi adalah rasul. 313 rasul, 124,000 orang nabi adalah nabi. Okay? Nabi ni setiap orang yang digelar nabi, setiap mereka yang bergelar nabi tidak semestinya menjadi rasul, tetapi setiap mereka yang bergelar rasul adalah daripada menjadi seorang nabi. Okey, faham? Okay? Dan yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat, kita kena percaya bahawa ada wujudnya hari pembalasan akan berlaku kelak. Iaitu yang mana alam ini akan musnah, berlakunya kiamat, alam ni akan musnah dan akhirnya nanti akan kita dihidupkan semula dan kita akan kembali kepada hari dipanggil sebagai Yaumul Mahsyar. Okey, hari yang akan himpunkan seluruh sekalian manusia di padang mahsyar. Itu dimaksudkan sebagai percaya pada hari akhirat. Kita kena percaya akan berlakunya ada alam lain selepas berlakunya kematian kita nanti. Jangan tak percaya. Sebab itu dipanggil sebagai hari pembalasan, hari Yaumuddin dan sebagainya. Okay, jadi kita kena yakin bahawa itulah yang dikatakan sebagai hari akhirat. Jadi kalau kita nak buat sesuatu yang tak betul, maka kita akan fikirkan perkara-perkara ini, maka insya-Allah kita tak akan buat. Dan yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Ini juga dah anda telah belajar pendidikan Islam tingkatan 3, iaitu bahawa yakin dan percaya bahawa segala yang berlaku kepada manusia dan alam keseluruhannya telah ditetapkan oleh Allah. Dia ada qada, dia ada qadar. Apa dia qada, apa dia qadar? Qada mubram, dan sebagainya. Yang ini anda dah belajar masa tingkatan 3. Okey. Apa dia qada? Qada adalah sesuatu yang berlaku kepada makhluk Allah yang semasa hidupnya. Manakala qadar adalah suatu hal yang ditentukan oleh Allah yang akan berlaku kepada makhluknya sebelum makhluknya itu dijadikan. Jadi qada ini semasa hidup kita, perjalanan hidup kita yang berlaku itu adalah qada. Kan? Qada ni boleh berubah. Contohnya cara kita mati boleh berubah. Walaupun ia telah ditetapkan, tadi kita boleh mohon pada Allah. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah qadar. Kerana qadar ni dah ditentukan oleh Allah sebelum kita lahir lagi. Ada ditulis dekat Lauh Mahfuz, dekat daun sana tu. Okey. Maka apa contoh yang tak akan boleh berubah adalah tarikh kematian kita. Saat kematian kita memang tidak akan boleh berubah. Tapi cara kematian, contohnya mungkin kita mati dalam keadaan beriman, tengah solat ataupun sebagainya, itu adalah cara kematian kita yang kita boleh mohon. Sebab tu kita kena baca doa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, maka akhirkanlah, matikanlah kami dalam husnul khatimah, kematian yang baik, dan jangan akhiri ataupun matikan kami dalam su'ul khatimah, pengakhiran yang buruk. Kita kena mohon doa tu setiap hari insya-Allah. Dan kita pergi seterusnya, yang ni adalah ihsan. Okey, ihsan. Ihsan merupakan keadaan di mana manusia melakukan ibadah dan pekerjaan dengan penuh kesungguhan semata-mata kerana Allah. Kita buat sesuatu kerana Allah. Buat sesuatu kerana Allah. Nak menyumbang kerana Allah. Nak belajar kerana Allah. Nak buat sesuatu semuanya kerana Allah. Sebab kita pergi belajar, kita menuntut ilmu, itu juga adalah satu ibadah. Kita pergi surau, kita pergi melakukan ibadah solat jemaah dan sebagainya juga ada salah satu ibadah. Kita pergi menuntut ilmu adalah ibadah. Kita pergi bekerja juga adalah ibadah.
Tapi yang membezakannya untuk mencapai tahap ihsan itu sendiri adalah kita melakukannya semata-mata kerana Allah. Bukan kerana manusia, bukan kerana pahala, bukan kerana syurga, bukan kerana nak menunjuk, apatah lagi perkara-perkara yang benda-benda yang tak baik. Kan? Jadi kita buat semata-matanya semua kerana Allah Subhanahu wa taala. Itulah baru sampai tahap ihsan itu tadi ke kelas. Okey. Now, kita tengok kepentingan rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Muka surat 8 dalam buku teks awak. Apa kepentingan dia? Kepentingan rukun Islam adalah menunjukkan asas ketaatan kepada ajaran Islam. Yang pertama. Yang kedua, menjabin hubungan baik antara manusia dengan Allah merupakan kunci kejayaan di dunia dan di akhirat. Manakala kita tengok kepentingan rukun iman. Apa pentingnya rukun iman dalam kehidupan kita? Kerana iman ini merupakan suatu amalan yang diterima, syarat amalan kita diterima Allah. Kita buatlah macam mana pun, seseorang itu dia bukan Islam, contoh, dia bukan Islam, dia menderma, dia berwakaf, dia berilah, dia banyak menyumbang dan sebagainya. Dia tetap amalan yang mereka lakukan itu ada amalan yang murni, tetapi dari segi penerimaan sebagai satu ibadah, sebagai satu pahala, ia tidak diterima kerana mereka tidak ada iman. So nak diterima amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib adanya iman dalam hati kita. Wajib kena ada. Jangan tak ada. Barulah Allah terima. Nak menderma, nak apa semua, kita kena beriman kepada Allah dahulu, barulah ibadah kita diterima. Nak solat dan sebagainya, barulah kita diterima kita punya keimanan ataupun kita punya ibadah itu tadi. Berarti nampak berkaitan antara iman dan Islam itu tadi. Adanya iman, maka Islamlah seseorang itu. Okey, faham? Okey. Dan yang terakhir, kepentingan ihsan dapat merasakan bahawa Allah sentiasa mengawasi dan melihat segala gerak-geri manusia sepanjang masa. Jadi dan yang terakhir, kita pergi kepada Islam adalah cara hidup yang lengkap. Islam adalah cara hidup yang lengkap sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Maksudnya, pada hari ini aku telah menyempurnakan bagimu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agamaku. Menjadi agamamu. Okey? Jadi, Islam ini adalah satu cara hidup yang lengkap. Kerana apa? Bagaimana dan apakah tindakan kita yang boleh kita lakukan untuk menjadikan Islam itu sebagai cara hidup? Sebab dia lengkap kan? Tapi macam mana kita nak dapatkan Islam itu sebagai cara hidup? Yang pertama, kita baca dalam buku teks awam muka surat 9, membaca, menghayati dan mengamalkan Al-Quran. Bukan baca saja. Kita baca, kita hayati dan kita amalkan Al-Quran. Okey, buka Bismillahirrahmanirrahim. Kena tahu maksud Bismillah. Okay. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hingga akhir. Maka kita kena faham bagaimana maksud Al-Fatihah itu, apa maksud Al-Fatihah itu. Okay. Dan yang kedua, menjadikan Rasulullah sebagai contoh ikutan dalam setiap tindakan. Kerana Rasulullah adalah idola. Kerana Rasulullah adalah panduan cara hidup manusia. Dialah jadi kita punya sebagai alas. Okay, untuk kita ketahui bagaimana. Contoh kita nak solat pun kita kena pandu Rasulullah. Kita nak buat apa-apa pun kita pandu Rasulullah. Sebab Rasulullah ni adalah lelaki pilihan Allah yang diturunkan kepada kita. Umat kita, umat Nabi. So, nak jadi cara hidup yang lengkap, kita kena tahu. Macam mana Rasulullah makan, macam mana Rasulullah tidur, macam mana Rasulullah bangun, macam mana Rasulullah lakukan ibadah dan sebagainya. Dan yang kedua, menghayati sirah perjuangan Rasulullah. Ini kita tidak, kan? Perjuangan Rasulullah kita tak tahu, tapi perjuangan BTS, wah, bukan main. Kita simpan gambar BTS. Betul? Tahu lagi tua BTS tu bila, kat mana dan bila masa BTS tu sampai Malaysia. Tapi bila tanya pasal perjuangan Rasulullah, semua senyap dan tak tahu. Jadi nak jadikan Islam ni sebagai cara hidup yang lengkap, kita kena tahu sirah Nabi SAW. Dan yang keempat, menghayati sirah perjuangan para sahabat dan salafus salih. Ni salafus salih pun tak kenal, sahabat pun tak kenal.
Sedangkan 4 sahabat utama, siapa dia? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. 4 sahabat utama Rasulullah ini pun kita tak khatam lagi. Macam mana kita nak cari jalan cari hidup yang Islam ni sebagai cari hidup yang lengkap? Kerana mereka ini asas pengenalan kita, asas pengetahuan kita kepada Islam itu sebenar. Kita akan berpandukan kepada mereka selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, menghayati dan melaksanakan rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Saya minta maaf, cakap ada sebahagian daripada kita tak tahu pun rukun Islam tu berapa, rukun iman tu macam mana, keliru antara rukun iman dan rukun Islam. Na'udzubillah. So adik-adik, buatlah yang terbaik dan inilah, jadikanlah Islam ini sebagai cara hidup kita. Sempurnakanlah Islam itu dengan adanya Islam, iman dan ihsan. Percaya pada rukun Islam, yakin kepada rukun iman dan lakukan ibadah itu dengan adanya ihsan dalam diri. InsyaAllah kita akan menjaya. So, jangan lupa untuk kita cek balik diri kita. Okey, untuk cek balik diri kita. Dan alhamdulillah kita tamatkan pembelajaran kita pada hari ini. Kelas kita pada hari ini. Siapa-siapa yang belum subscribe, sila subscribe YouTube channel saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.